Dia baru dapat connection dia. Alright. Ni sepatutnya dalam beberapa saat ni sepatutnya kita dah dapat akses kepada talian kawan-kawan kita dekat Facebook. Alright. Okay, Norman, kita dah live dah ni. Alright. Kita dah live dah ni. Jadi mengharungi cabaran yang pelbagai hari ni mengharungi cabaran cuti di hari hari buruh. Jadi hari semua buruh. Siapa-siapa yang bercuti hari ni selamat bercuti. Kepada yang sempat bersama-sama dengan kita hari ni, bolehlah share ni. Kita hari ni kita santai saja, kita tak ada apa orang kata, kita tak ada formality Norman. Kita tak ada formality, kita just sembang santai saja. Dan petang ni sebenarnya kita dah setkan lah, kita nak cerita sikit. Tak adalah nak interview macam nak masuk RTM ataupun TV3. Jadi ini sebenarnya khas untuk rujukan kepada rakan-rakan, terutama rakan-rakan yang rajin berada di sekitar Facebook dan juga kawan-kawan yang sentiasa follow aktiviti dan juga perkara-perkara yang dilakukan dari masa ke semasa. Jadi ini kira pertukaran platform, sebab tadi ada masalah teknikal, setengah jam baru dapat memang cabaran bulan Ramadan dan juga hari Sabtu ni. Okey. Jadi hari ni sebenarnya antara salah satu perkara yang kita nak bawa berbual dan bincang dengan Norman ni sebenarnya adalah tentang pengalaman. Jadi dia tak adalah apa orang cakap perkara yang teknikal sangat. Nanti kalau teknikal Norman kena buat kelas. Kalau perkara teknikal macam mana nak stream, nak beli OBS ke, nak beli apa tu semua. Nak beli kerusi kat mana bang, dia tanya pula. Pertanyaan-pertanyaan tu semua dalam orang kata kena pergi kelas lah, kena pergilah sesi-sesi yang orang kata betul-betul ada belajar teknikal. Tapi hari ini hanyalah untuk kita kata kita buat satu review, kita tengok apa pengalaman yang Norman ada, sama ada kawan-kawan saya sendiri, geng-geng nak kata makcik tu lebih kurang juga lah, geng-geng makcik-makcik, geng-geng yang seumpama dengannya, yang always young at heart. Jadi ada perkara-perkara yang kita boleh belajar dan pada masa yang sama mungkin kita ada kawan-kawan, kita ada anak-anak yang menunjukkan minat yang sama. Jadi macam mana kita nak buat semua tu kan. Jadi pertama sekali mungkin Norman boleh cerita sikit lah. Sekarang ni sebenarnya Norman buat apa, backgroundnya macam mana. Mungkin boleh cerita sikit sebelum kita teruslah sembang-sembang kita ni. Ya Norman? Okay, so pertama kali kenalkan diri saya dulu lah. Nama saya Norman Hakim Ramlan. Saya sebenarnya anak buah panggil anak. Ya. Anak Encik Ramlan. Anak Encik Ramlan. Okay, boleh lah. Okay. Sebenarnya saya makcik kepada Norman. Itu saya cerita dia sebenarnya. Okay. Jadi saya berumur 25 tahun ni. Tak adalah muda sangat. Ingatkan baru 22. Okay. Ingatkan baru 22. Tak adalah muda sangat. Okay. Okay. Bagi nak cerita tentang diri sendiri sekarang bekerja kan? Ya, kerja saya. Sekarang bekerja. Berjaya. Saya sekarang seorang sistem engineer untuk satu syarikat telekomunikasi. Untuk selama 3 tahun. Ingatkan baru 22. Sorry, alright. Buka kat phone, okay, yeah. Almost 3 tahun dah. Almost 3 tahun kat mana tu? Dekat satu syarikat ni. Okay, satu syarikat. Tak payah sebut. Nanti semua pergi syarikat tu susah pula sekarang, okay. Okay, jadi dah almost 3 tahun dah. Itu kerja pertama sampai sekarang masih lagi sama. Alhamdulillah, walaupun tengah COVID-19 ni, PKP everything, masih lagi bekerja full time. Dan saya ada juga buat side business lah, side hustle lah. Side hustle. Kalau side hustle. Pamin cakap kan, side hustle. So salah satu daripada side hustle, actually bukan satu je, ada beberapa lah. Tapi banyaknya yang kita nak berbual tentang hari ni is actually streaming. Yeah. Okay. Tapi bagian benda yang streaming ni kita boleh bagi pada dua lah. Sebenarnya saya juga seorang competitive player. Maksudnya competitive player ni maksudnya kami main game online secara kompetitif, secara
Berarti bahasa Melayu. Bertanding lah secara Dia bertanding. Okay. bertanding. Competitively. Ya, bertanding. Jadi kita masuk tournament, pertandingan. Yang ini yang orang sebut e-sports tu ke? E-sport, yes, e-sport. E-sukan. Hmm. Itu e-sukan. Itu Hmm. pun saya terlibat juga. So, di benda ni kita boleh bagi dengan streaming juga sebab kebanyakannya game yang saya stream adalah game yang saya main bertanding secara kompetitif. Okey. Faham. Jadi boleh relate lah. So, tapi hari Hmm. ni kita nak tentang challenge tentang streaming lah. Kan? Hmm. Saya dah stream dekat Facebook. Saya seorang live streamer dekat Facebook selama almost 2 years. Hmm. 2 tahun. Tahun lebih lah, Hmm. setahun lebih. Jadi tak adalah antaranya macam mana boleh mula? Macam mana boleh adakah dia sebab main game lepas tu baru belajar stream ataupun memang tahu pasal streaming lepas tu main game? Okay, ini cerita menarik. Saya start streaming sebab orang banyak kata saya main secara apa cara nak cakap tak legit, tak betul. Main tipu lah senang cerita. Jadi untuk buktikan yang saya main tu saya dengan betul dan bukan pakai bukan dengan cara menipu lah. Saya start tunjuk saya punya cara main, gameplay. Oh, okey. Jadi saya start live macam mana saya main, macam mana saya buat tu, macam mana saya buat ni. Jadi awal-awal tu itu saja, tak ada pun terfikir sampai ke tahap sekarang lah. Lepas tu macam mana saya boleh terlibat dengan teringin nak live kat Facebook ni sebab saya tengok orang lain. Okay. Bila saya tengok ada orang-orang lain yang live dekat Facebook ni, nampak macam it's a big opportunity. Sebab masa saya start tu masih tak ramai lagi and masih nampak it's a big opportunity yang kita boleh try. Masa tu 2 tahun lepas lah, 2 tahun lepas. Kalau 2 tahun lepas sekitar 2018, 2019. Okay. Jadi masa tu dah kerja belum masa mula-mula tu? Dah kerja dah. Dah kerja dah. Jadi kerja. macam mana waktu stream dengan waktu kerja macam mana? Ustaz, macam mana biasa disusunkan tu? Awal-awal dulu masa start tu, masa dah start kerja kan. Sebab main game ni is actually a hobby. Memang daripada nak kata daripada sekolah, daripada dulu pun dah memang main game. Jadi dulu pun main game? Memang main game. Jadi daripada dulu dah memang buat benda ni. Tapi bila dah ada aktiviti lain, contoh dah start belajar universiti, kan dah ada kelas, dah ada assignment semua. Lepas tu dah habis pula nak kena kerja, everything. So kita kena bagi masa tu lah. Ada time juga bila saya berhenti tak main game langsung. Ada few time. Sebab nak fokus benda-benda lain. Tapi bila bila dah fokus benda tu, lepas tu ada banyak free time. Jadi baru nak main game balik. Sampai ada kawan pun tanya mana hilang lama, dah lama tak jumpa, dah lama tak nampak kan. Jadi rasa macam kalau buat macam tu nanti rasa ketinggalan. Jadi saya cuba untuk bahagi masa tu so that saya sentiasa ada dalam community tu. Jadi tak adalah rasa ketinggalan. Community gamers ni biasanya kalau dia tak stream, dia di mana? Community streamer. Maksudnya? Community gamers ni kalau dia tak stream, maksudnya dia di mana? Maksudnya di mana mereka berkumpul, kat manalah dia orang lepak bahasa mudahnya. Itu terpulang kepada, depends jugalah kepada individu yang stream tu. Maybe dia full time. Kalau dia full time, kalau dia tak stream, maybe dia ada side business dia ada buat ataupun dia rehat. Kalau yang macam saya cuma part time saja. Saya bukan full time. Okay, kalau macam Noman part time sajalah. Jadi kalau macam katalah macam yang sekarang ni kan, selain daripada masa tu kan, katalah kalau nak kerja, lepas tu waktu exam kita terpaksa berhenti. Selain daripada tu, ada tak cabaran daripada macam ibu bapa ke, ahli keluarga ke kan? Dia tengok benda asyik main je kan? Adakah benda tu ada orang kata jadi salah satu cabaran? Kalau kata perkara ni mungkin nanti kalau ada yang mendengar ni sama mempunyai ahli keluarga ataupun orang kata memang individu yang sedang berkira-kira nak buat benda yang sama. Jadi ada apa cabarannya selain daripada time tadi tu? Soalan ni panas juga sebab benda ni dia akan macam mana cakap benda ni sebab banyak orang tanya sebenarnya. Basically apa yang Puan Min tanya,
apa pendapat keluarga terhadap apa yang kita buat ni, apa challenge dia. So maybe kemungkinan lain individu lain, depends Betul. on macam mana ibu bapa mereka, keluarga ataupun masyarakat lah Betul. react ataupun Hmm. support dia macam mana. Jadi Hmm. kalau saya masa awal-awal dulu memang rasa benda common is mak bapak memang tak support lah. Dia macam tak setuju, dia ni asyik buang masa je benda. Tapi bila at satu hari satu point bila kita tunjuk apa yang kita buat ni dapat menghasilkan something, baru macam kita tukar mindset pandangan orang lain. Kira lah mak bapak ke, keluarga ke, kawan-kawan ke. Ada juga kawan-kawan saya yang macam dia ni asyik main game, dia tak nak lepak dah macam tu. So dia tak nak keluar. So dia tak contact Betul. saya. Ada juga. Jadi Ada, bila dah betul, macam tu kita dah ubah mindset, ubah pandangan orang. Dan bila kita buat benda ni sebenarnya dia akan menghasilkan sesuatu, menghasilkan buah lah. Contoh. So masa dulu saya first yang nampak saya ada buat something is bila buat benda ni menghasilkan duit lah. Senang cerita. Dan saya boleh beli barang sendiri semua, tak minta orang lain dah. Dulu sebab dulu mesti ada mak bapak support minta. Tapi sebab macam mana pun mak bapak mesti support apa yang nak buat. As long as benda tu benda baik. Betul. Nak bercakap tentang benda tu baik ke tak baik ni, sebab kalau tengok mana-mana orang kata channel yang streamers ni buka, dia kadang-kadang ada channel-channel tu yang memang tak sesuai kan. Ada channel-channel tu yang memang kita masuk pun kita duduk sekejap, seminit 2 minit kita kata tak sesuai lah, kita akan keluar. Jadi macam mana kalau macam Norman kan, macam mana Norman pilih ataupun buat benda tu ataupun masa stream tu, masa main tu supaya dia jadikan benda tu yang sesuai, walaupun kadang-kadang yelah kita faham lah kadang-kadang anak-anak muda cara dia sembang-sembang, dia ada cara dia sendiri kan, dia ada bahasa-bahasa dia sendiri. Tapi macam mana Norman buat supaya yang channel yang Norman buat ni, game yang Norman main ni masih lagi dalam kerangka yang harmoni lah maksudnya. Macam mana yang itu? Okay, sebab bila kita menghadap ramai orang lah. Macam tu dekat Facebook bila kita live, siapa-siapa je boleh masuk. Tak kira umur, tak kira jantina, tak kira bangsa. Jadi benda tu kita tak boleh kawal. Jadi cara saya play safe is saya tak buat benda yang lebih-lebih, yang tidak sepatutnya. Ataupun bila nak pilih game tu, saya sebenarnya sebelum saya pilih game saya nak main tu, saya study dululah. Game ni adakah dia contohlah 18 tahun ke atas ke, ataupun tak sesuai untuk kanak-kanak ke, atau ada beberapa juga yang saya tengok bukan semata-mata macam pasal umur lah. Pasal maybe satu game tu cerita dia boleh buat orang rasa macam tak selesa dengan cerita dia. Jadi saya tak pilih game macam itu. Tak selesa dengan cerita dia, contoh pasal keagamaan, politik ke, benda-benda macam tu saya tak akan libatkan dalam saya punya content lah basically. Bila dah melibatkan nanti orang boleh guna dengan benda yang tak baik, tak bagus lah. Sebab dia nampak ada peluang. Dia macam sekarang ni, macam bila kalau kita kata kita nak relate lah, sebab saya sendiri sebenarnya ada kawan-kawan yang anak-anak dia sebenarnya minat dengan main game. Kalau nak ikutkan anak sendiri pun, tu ada tu seorang tu dah 6 kan. Ada seorang tu suka sangat main game, tapi buat masa ni saya sebab saya tak provide facility tu. Maksudnya saya adalah benda yang dia boleh guna untuk main game tu, tapi maksudnya facility untuk dia buat lebih-lebih sampai dia purchase ke apa tak ada. Maksudnya dia hanya main yang free saja. Jadi kalau ikutkan sekarang ni dengan PDPR ni, anak-anak dekat rumah, jadi ada baru-baru ni ada beberapa sekolah yang memang recommend dan mereka rancang untuk yang ni peringkat sekolah rendah, dia nak buat tournament. Maksudnya dia nak buat tournament. Tetapi bila dia umumkan tu, dia beritahu mendapat rejection daripada ramai ibu bapa sebab dia kata kenapa nak buat bertanding Mobile Legend? Kenapa nak buat pertandingan main PUBG? Jadi kalau yang macam itu tu, Norman rasa macam mana? Sebab Norman kata tadi Norman yang akan pilih cerita kan. Jadi kalau dalam keadaan Norman dah dewasa kan, dah 25 dah, bukan dewasa. Dah berumur. Tapi kalau macam kanak-kanak ni kan, macam mana kita kata kita nak
pastikan atau kita nak dorong dia kalau betul-betul itu minat dia lah kan. Kalau betul-betul itu minat dia, macam mana kita nak buat sebagai orang kata sebagai orang dewasa, lebih orang tua lah, maksudnya macam makcik ni kan. Macam mana nak pastikan benda tu dia kena on track tu tadi. Okay, so kenapa sekolah menggalakkan itu tadi kita cerita pasal e-sports sebenarnya. Sebab game-game yang sekolah-sekolah recommend tu adalah salah satu daripada game yang tengah trending sekarang, yang dia juga competitive games yang orang akan bertanding lebih. Jadi selain daripada nak nampak nak menggalakkan lagi orang join atau sebab dia menggunakan game yang trending, yang terkenal, selain daripada tu dia banyak juga sebenarnya benefit dekat pelajar-pelajar lah. Sebab dia bukan sahaja sebab benda ni untuk anak-anak muda kan dia orang minat kan. Selain daripada tu, sebab bila dia orang main secara kompetitif, dia orang dah belajar bertanding. Contohlah macam kita menggalakkan orang masa zaman sekolah dulu, kalau saya tak adalah ada tandingan-tandingan macam ni. Macam contoh tandingan melukis. Okay. Jadi dia orang akan ada sendiri, setiap individu akan ada semangat sendiri untuk bertanding. Akan memupuk semangat tu lah. Dia lebih kurang konsep dia, cuma dia tak guna cara lama. Sebab sekarang ni benda yang trending is gaming. Jadi dia akan memupuk semangat setiap individu yang berminat lah nak join untuk bertanding. Itu salah satu daripada saya rasa kelebihan dia lah, yang mungkin orang tak nampak macam maybe sebab benda ni orang semua kat rumah, tak ada benda nak buat, dia nak main game. Jadi kalau bagi first impression saya, kenapa dia buat macam ni, sebab dia nak buat macam ni, sebab dia nak buat macam tadi tu lah. Kalau tak mesti dia akan buat cara-cara lama, pertandingan melukis, pertandingan warna, pertandingan puisi ke apa. Jadi dia nak cuba, kemungkinan dia nak cuba benda baru, nak eksperimen ke, kita pun tak tahu. Tapi kalau kita fikir secara positif, yang itulah. Faham. Alright. Jadi saya kira kalau macam dari segi kalau tengok tu, maksudnya ada banyak lagi perkara yang perlu awareness tu, pengetahuan tentang e-sports ni macam mana, apa yang sesuai macam mana, itu mungkin satu bahagian lah. Jadi balik pada aktiviti yang Norman buat kan, selain daripada, sebab gaming ni tadi Norman kata ada dua kan, satu yang memang tournament yang jenis sports, satu lagi yang memang streaming biasa. Jadi kalau yang untuk yang stream biasa ni, macam mana yang sampai Norman kata boleh buat income tadi tu? Boleh buat income Okay, so itu kita berbual tentang live stream dekat Facebook. Sebab live streaming kita ada banyak platform. Kalau tak tahu, kalau yang mana tak tahu, kita ada Twitch, kita ada YouTube, kita ada Nimo TV, kita ada macam-macam platform untuk kita live stream, untuk tunjuk kita punya permainan. Tapi pilihan saya sampai sekarang saya menggunakan Facebook, and alhamdulillah sampai sekarang masih ada lagi buat income daripada Facebook, daripada live streaming ni. Jadi nak cerita in depth detail tu agak panjang. Okay, asasnya, basicnya macam mana? Basic dia, kita just perlu untuk siapa-siapa yang nak buat income juga dengan Facebook, secara live streaming, gaming content, maksudnya content hanya untuk game, is open to everyone, untuk semua orang. Dan cara bentuk untuk buat duit tu is basically daripada donation, tipping orang bagi, yang kalau ada perasan orang bagi stars. Tapi saya sekarang di tahap yang saya ada juga feature lain untuk buat income, which is supporter button, di mana orang boleh subscribe kat page saya RM12.90 sebulan. Sekarang saya ada dalam 50 tak silap, 50 subscription. Alright, subscription tu dia continuous atau dia macam setiap bulan? Jadi kalau dia nak berhentikan pun boleh lah? Boleh juga. Tapi dia akan kehilangan benefit supporter lah, sebab bila jadi supporter atau subscriber ni ada benefit dia sendiri. Okey. Dia bukan buta-buta bagi RM12. Faham. Jadi bila subscribe tu maksudnya ada value ada value yang kita tawarkan, jadi orang subscribe. Saya nampak macam gini sebenarnya sebagai orang yang berumur 2 kali ganda daripada Norman kan. Dia sebenarnya apabila kita streamkan benda-benda berbentuk video, visual yang bergerak dan dia ada continuity. Dia ada benda yang dia buat tu dari satu tu, dia sebenarnya akan attract attention, dia akan retain kita punya viewers tu punya attention. Jadi salah satu benda yang saya nampak adalah dengan kita dapat retain attention orang tu, kalau kita dapat bagi input yang baik,
maka orang yang stay dalam kita punya stream tu akan dapat banyak perkara-perkara baik. Kan? Jadi kalau Betul. macam Norman, apa yang Norman maksudkan dengan konten tu tadi? Sebab kalau ikutkanlah, nanti siapa-siapa yang berkesempatan pergi masuk dekat channel Norman 96.tv tu, spend lah sekejap. Saya biasanya, asalnya saya spend 10 minit. Kemudian saya spend, paling lama saya spend dalam sejam rasanya. Jadi ada benda-benda tu saya tengok macam mana. Maksudnya apa benda yang menyebabkan saya stay. Sebenarnya bukan game tu yang menyebabkan saya stay. Saya stay disebabkan orang-orang dalam tu. Saya stay dalam stream tu disebabkan orang-orang dalam tu yang berbual-bual, yang menyebabkan kita rasa macam kita tak, kita macam seronok lah, kita macam hang out dengan a group of people. Itu je sebenarnya. Jadi kalau macam Norman, macam mana Norman susun tu supaya orang yang masuk tu dia stay bukan hanya kerana game tu, sebab kadang-kadang game tu kita macam apa benda lah kau buat ni kan, macam tu. Kalau Norman macam mana? That's the beauty of streaming ni sebenarnya. Apa indah dia. Sebenarnya bukannya kita nak main game dan orang nak tengok kita game tu je. Ada orang nak tengok dalam memang nak tengok game. Dia nak memahami, dia nak mendalami cerita dia nak mendalami gambar dia cantik. Ada orang yang cuma dalam tu. Norman, tapi ada game tak ada cerita. Tak ada cerita tu, bila tak ada cerita tu, selalunya saya akan main game yang tak ada cerita bila nak santai. Tak nak serius sangat, tak nak memahami cerita dia sangat. Jadi ada more time. Yang ni yang satu lagi benda yang orang suka bila lepak dekat stream ni, suka borak-borak. Dia rasa macam ada orang boleh borak kan. Lepas tu ada geng kat dalam, ada macam community. Macam Puan Min tadi cakap lah, rasa seronok pula ada orang ramai-ramai, macam meriah-meriah kan. Tapi macam mana saya susun tu, sebenarnya benda tu tak tersusun ataupun tak plan pun. Dia tak ada structured lah. Bila saya nampak ada peluang untuk buka cerita, bila ada orang tanya tu, kita sambut dengan baik lah. Jadi bila ada orang sambung lagi, dia akan jadi berterusan. Sampai at one point memang saya nampak dia berhenti kat situ. Kalau Prasma memang macam tu. Selagi ada orang yang sama-sama, memang akan jadi lagi meriah. Jadi setiap satu kali stream tu atau main tu, ada tak spesifik objektif yang nak dicapai? Macam katalah kan, hari ni nak stream, apa yang nak dicapai? Ada tak set macam tu ke? Tak payah rekod lah, rasa-rasa stream lah. Untuk saya, sebab saya tak ada kontrak dengan Facebook, saya independent sendiri. Saya cuma kalau kita panggil saya punya level is level up. Saya dalam level up program. So Facebook ni ada 3 lah basically. Orang yang baru join ni dia tak ada pangkat. Tak tahu lah saya nak cakap pangkat dia, bukan pangkat. Level dia lah. Dia tak ada, dia baru je join, dia baru je nak cari follower, baru nak stream, baru nak belajar semua. Yang tu beginner lah. Bila dah achieve certain goal, kita akan dapat join satu program ni, level up program. Mana kita boleh monetize lah, kita boleh buat duit, dapat stars tu tadi yang supporter tu semua. Yang another level is partner. Partner ni dia ada kontrak dengan Facebook, mana dia orang bergaji. And kalau ada feature-feature baru, semua dia orang dapat. Dia orang dapat dulu. Faham. Feature-feature baru yang ada dekat Facebook ni, dia orang akan dapat dulu. Berbanding dengan Facebook, kenapa tak pilih YouTube ya? Sebab saya sebenarnya benda ni depends kat sendiri. Sebab saya ada banyak juga kawan yang stream dekat YouTube, dekat Twitch. Tapi saya pilih Facebook sebab bagi saya guna Facebook ni senang. Semua orang guna Facebook, semua orang ada Facebook. And tu lagi is kenapa sekejap. Masa saya pilih Facebook tu, masa tu benda ni tengah baru nak naik. YouTube dah ada, Twitch dah lama ada. Saya cuba benda baru. Macam saya cakap tadi, macam ada big opportunity. Sebab tu saya pilih Facebook. Kadang-kadang ada setengah orang dia salah faham dia kata stream je lah nanti dapat duit. Stream aja nanti dapat duit kan. Konsep dia macam buka kedai je terus dapat sale. Jadi kalau macam tu kan, kalau macam tu apa yang Norman nak share lah, maksudnya apa yang Norman nak share kalau masih ada orang yang ada persepsi macam tu. Sebab kadang-kadang macam itu. Kadang-kadang ada yang tanya saya kan, dia kata, Puan Min, selalu live tu mesti banyak duit. Puan Min, selalu buat ni mesti banyak duit. Tetapi sebenarnya live tu dia tak jana duit lagi, tapi daripada situ baru dapat duit. Yang itu kira business model berbeza. Kalau yang macam Norman ni, bila kita kata kita main game dan kita buat live stream kita punya game tu, sebenarnya
apa sebenarnya yang kita perlu faham lah, bukan kita main je kita dapat duit kan. Kalau betul lah main game je terus dapat duit. Rasa semua orang tak kerja, semua orang main game. Betul tak? Betul, betul. Itu benda pertama saya akan cakap kat orang lah. Ha, Ataupun apa tadi ya itulah, kalau orang orang pertama kali tanya betul ke kan. Jadi saya akan cakap macam itulah. Sebab nanti dia akan ha. sedar balik, oh betul juga. Kenapa orang lain tak main game kan? Kalau boleh terus dapat Hmm, duit. And kalau ikutkan, kalau nak cakap pasal umum, lain orang lain rezeki lah. Sebab ada orang betul. memang berjaya betul. Ada orang Hmm, yang dah 2-3 tahun masih di tempat sama. Dia tak naik-naik, dia hmm. tak turun-turun. Jadi lain orang lain rezeki. Jadi dia sama juga dengan apa-apa kita buat sebenarnya, streaming ni ataupun game ni. Kita buat lebih, insyaAllah dapat lebih. Tak Okay. kisah kita bisnes ke, kita belajar ke. Dia Hmm, sama je konsep dia. Dan tak ada benda hmm. yang kita boleh goyang kaki, kita dapat. Sama Jadi juga. sekarang ni kalau macam Norman sekarang ni live stream ni secara part time bukanlah semata-mata nak dapat income kan, sebab memang dah ada kerja yang stabil. Jadi Jadi, kalau yang okay, betul apa dia? kalau Apa yang yang saya dapat, betul-betul apa yang saya nak, ya, goal saya. sebenarnya. Ya. Okay, sebab saya, salah satu ni sebab passion saya lah. Saya memang suka main game. Okay. Apa-apa benda baru, memang saya akan up to date. Kalau contoh ada hardware baru ke, barang-barang komputer baru ke, memang saya akan up to date. Itu saya punya passion lah, saya punya minat. Lain orang lain minat, memang ada orang minat kereta, ada orang minat motor. Saya punya minat ni memang minat saya. Jadi memang saya Faham. suka, sebab tu saya buat. Lagi satu bagi saya streaming ni sangat bagus untuk networking. Jadi Okay. kemungkinan saya tak kenal orang tapi orang kenal saya. Okay. Itu benda tu dah memang common sebab saya bukanlah saya nak kata saya famous, tapi orang kenal saya. Bila yang ini nak cerita pasal sponsor pula. Tadi kita cerita Okay. pasal Facebook punya live stream tu kan. Betul? Macam mana saya buat income. Jadi ni daripada sebenarnya kita boleh buat external juga. Bila orang dah kenal, kita ada entity sendiri, identity sendiri. Jadi saya sekarang ni ada beberapa sponsor. Salah satu yang besar is Cooler Master, kalau tahu. Cooler Master ni satu brand barang komputer. Okay, dia dah lama kat market. Saya brand daripada Taiwan, tapi sekarang memang market kat Malaysia. So sekarang ni saya ambassador untuk Cooler Master. Barang saya pun semua saya pakai brand Cooler Master ni. Jadi so untuk dapat sponsor ni bukannya kita just minta orang, bang nak barang free, dapat. Tak ada. Yalah, betul lah, Dia betul. mesti bila kita cerita pasal sponsorship ni, mesti dia ada dua entity, dua pihak lah, dua side. Contohnya saya dengan Cooler Master. Jadi mesti bila kita dapat something, diorang akan request something in return. Dia mesti a win-win Okay. situation. Betul, So betul. sponsorship ni datang dengan dua bentuk, which is monetary. Monetary ni duit basically. Lagi satu Ya. product sponsor. Monetary sponsor ataupun product sponsor, ada dua. Jadi bila ada melibatkan duit ni, dia boleh automatically dia akan menjadi saya punya side, boleh jadi saya punya income lah, sebab dia bayar untuk gunakan Faham. duit. Okay. Bila kita cerita pasal produk pula, contohnya ada barang baru nak masuk. Okay. Ada model baru ke, dia bagi saya cuba dulu. Contoh lah, untuk Cooler Master lah. Sebab kita ada few sponsor lain juga. So tu sebagai contoh lah sponsor macam mana. Sebab kalau yang mana tak aware lagi, yang tadi macam kita nak cerita pasal awareness, yang orang ada yang tak sedar. Big brands, brand besar-besar, they willing to pay untuk this kind of marketing. Sebab dia orang tahu benda ni tengah up, tengah trending. Bila dia orang terlibat dengan benda-benda macam ni, automatically dia orang punya brand pun akan macam mana, dia orang pun step up dia game, marketing game lah. Sebab dia orang ikut benda-benda trending. Dia orang tak ikut cara-cara lama. Dia kira gunakan micro influencer kita panggil. Yes, betul. Dia guna micro influencer untuk dia punya bukan ambil kesempatan strategi. lah. Dia ambil that advantage of orang-orang yang ada, benda yang tengah Itulah. berlaku.
micro influencer tu. Jadi kalau keadaan semasa kan, bila kita kata selalu macam normal mungkin part time kan, maksudnya ada masa-masa kena buat kerja lain, tapi ada tak rakan-rakan ataupun dalam kumpulan gamers yang aktif stream online secara full time ni, macam mana sebenarnya dia nak pastikan, sebab takkanlah dia 24 jam depan komputer kan, takkanlah dia 24 jam dengan online saja. Jadi macam mana mereka ni biasanya nak pastikan dia orang masih sihat. Sebab saya ada masuk beberapa streamers yang luar negara kan, tengok buat comparison di antara yang Malaysia dengan luar negara. Jadi ada setengah tu memang dia seolah-olah macam full, betul-betul macam sehari tu dia macam ada 3 ke 4 shift. Dia akan sampai ke tahap tu saya follow sebab saya nak faham macam mana sebenarnya yang dikatakan sebagai full time tu. Usually yang full time ni basically diorang partner with Facebook lah. Ada kontrak dengan Facebook. Sebab kalau diorang buat secara full time tapi tak ada gaji, tak ada, just mengharapkan daripada tipping dan fee-fee lain untuk monetization, agak susah lah. Unless memang dia memang ada sambutan yang tinggi. Tapi selalunya bila dah ada sambutan tinggi ni, memang akan partner dengan Facebook, memang akan ada kontrak. Sebab diorang ada orang yang scout untuk cari orang-orang yang macam tu lah. Bila ada sambutan banyak, ramai orang tengok, memang diorang akan di-scout oleh Facebook lah. Jadi macam mana diorang handle, sebab saya ada kawan-kawan yang saya ada kawan-kawan yang memang partner dan ada kontrak dengan Facebook juga. Jadi diorang ada bila diorang dah ada kontrak, diorang dah ada deal dengan Facebook, diorang ada something kita panggil macam KPI lah, benda yang diorang kena cukupkan. Jadi dia berlainan, lainan individu, lainan kontrak, lainan KPI lah basically. Jadi kalau untuk bagi contoh lah, kemungkinan ini bukan betul lah, yang ni contoh lah. Maybe kalau saya pun, diorang akan berikan contoh dalam sebulan kena stream dalam 300 jam. Sebulan. Jadi maybe kalau yang pandai, awal-awal diorang akan struggle, dia akan hustle lah. Seharian stream. Lepas tu dah hujung-hujung dia dah boleh santai, nak stream kejap boleh. Jadi stream hour, kita panggil stream hours, 300 jam tu lah. Jadi dah cukup, and then lepas tu dah boleh santai. Jadi tu yang paling mudah untuk achieve lah. Sebab just perlu stream je berapa jam. Contohlah 300 jam. Kemungkinan lebih. Saya rasa memang lebih pun tak mungkin lah 300 jam sebulan. Itu contoh je. Betul. And kemudian kita ada minutes view. Minutes view ni dia ada cara calculate dia, cara untuk kira dia, saya pun tak sure. Tapi dalam masa 3 minit kot, berapa orang stay, seorang tu stay berapa minit, something like that lah. So diorang betul, ada achieve juga. Contoh diorang nak 100 minute hour dalam sebulan. 100 ribu minute hour dalam sebulan. Boleh tak achieve? Kalau diorang boleh achieve, that's dia KPI lah contoh. Diorang kena achieve that KPI. Contoh lah. So berlainan orang lain. So tapi saya kalau yang lagi, maybe kemungkinan yang lagi big names, maybe diorang punya lagi besar. Contoh up to 1 million rasanya. 1 million minute view. So agak tinggi lah. Tapi kemungkinan dengan dia punya big name, ramai orang tengok, maybe dia orang boleh achieve lah. Saya pun tak sure. Sebab itu sebenarnya benda, kalau kita nak tanya pun benda private. Sebab dia orang punya kontrak kan. Tapi untuk secara macam tu lah. Macam tu lah dia punya structure. Dia sebenarnya kalau macam online punya business ni, dia punya business model dia lebih kurang, dia masih ada lagi, dia masih ada lagi, dia kena ada target segment dia, customer dia lah tu kan, target segment dia tu apa value yang dia bagi, channelnya apa yang dia pilih kan. Jadi sebenarnya kalau ikutkan, kalau tengok betul-betul, kalau buat betul-betul, dia mesti ada juga satu business model macam yang dekat luar tu. Tapi dia bergantung, macam Norman cakap tadi lah, bergantung pada individu tu, dia nak buat macam mana. Kalau dia memang nak santai je kan, jadi mungkin business model dia pun relax saja. Tapi kalau dia memang betul-betul macam Norman cakap tadi kan, full time, lepas tu ada specific amount yang dia terima tiap-tiap bulan ya, yang itu memang dia jadi fix lah. Dia memang kena a very strong and solid business model yang dia kena ada tu. Jadi kalau katalah Norman kalau katalah ada orang, tak kisahlah, tapi tak tahulah, sebab biasanya orang muda kalau masuk dia dengan tujuan lain. Kalau orang dewasa masuk dengan tujuan lain. Kalau orang yang lebih dewasa, cakap orang tua. Kalau orang lebih dewasa, orang lebih matang, orang tua lah senang. Masuk apa? Masuk dalam dunia gaming online dan stream ni. Itu maksudnya. Jadi mungkin mereka ni masuk dengan tujuan-tujuan berbeza. Jadi cara dia tu dengan keperluan dia pun berbeza. Jadi kalau macam tu, apa yang Norman boleh
kata Advice. bagi tips lah. Advice. Kalau sebab rasanya lain-lain kan, kalau macam yang muda mungkin lain sikit. Yang berumur dia lain Jadi sikit. saya punya advice is bila nak buat sesuatu tu tak kisahlah sebenarnya pasal streaming ke apa, niat tu kena betulkan dulu. Bila niat tu awal-awal tu dah salah, memang tak jadilah. Jadi macam tadi kata, Niat saya contoh niat yang betul tu macam mana? Contoh niat niat yang yang betul betul is tu. kalau memang betul dia fikir dia dah survey, dia dah dengar cerita orang, dia dah study, dia kata bila kita buat live stream ni kita boleh buat duit. Jadi kalau betul dia nak buat duit, dia buat konten tu betul-betul, dia buat Okay. secara konsisten. Dia buat jadual dia dah plan lah basically. Tapi ni ada, sebab saya ada juga kawan-kawan kenalan yang aku pun nak stream juga lah, aku pun nak main game lah macam kau. Lepas tu dia buat separuh jalan je. Dah rugi macam tu kan. Jadi Faham. kemungkinan niat dia awal-awal tu betul, tapi kemungkinan dia ada benda lain yang kacau dia ke kan. Yalah, betul. Kita tak tahu. So paling penting tujuan tu lah kan. Tujuan dan Apa niat sebab? kita tu kena baik. Apa sebab nak buat benda tu. Okey, jadi sebenarnya ni santai saja, tapi kepada siapa-siapa yang menonton ni secara live atau secara rebroadcast, kalau tonton semula sekalipun, kalau katalah sebenarnya saya yakin Norman ada kawan-kawan dan juga komuniti yang memang bagi support kepada siapa-siapa sajalah, maksudnya sama ada yang memang yang baru mula ke, yang muda ke, yang berumur ke, yang tua ke kan. Jadi kalau betul-betul nak orang kata dapatkan lebih lanjut, saya rasa mereka ada program-program tertentu. Tak tahulah, mungkin ada, hari tu ada orang panggil Coach Norman kan. So saya pun kata, dah start buat coaching macam mana nak buat, nak stream game online ke. Jadi itu pun possible. Jadi boleh explore sebab saya mengaku ini nak share jugalah. Saya mengaku sebab bila sampai satu tahap, katalah macam kita ada content education, kita ada banyak, we have a lot of educational content, but our content cannot be only verbal, macam kita bercakap saja kan. Jadi dia tak ada satu bahan yang support tu, dia kena ada satu bahan yang support. Jadi kalau dengan game ataupun dengan video yang ada banyak visual, yang ada pergerakan, salah satunya yang saya suka tengok tu sebenarnya Animal Crossing. Dalam Animal Crossing tu, nanti Norman boleh malam ni kalau dia sembang-sembang, nanti kalau dia pergi stream mungkin dia boleh cerita. Sebab dalam Animal Crossing tu sebenarnya dia ada banyak elemen-elemen education, tetapi bergantung kepada siapa yang main. Kalau yang main tu dia pandai, dia tahu macam katalah benda tu dia buat, dia kena rajin ke, kena bersungguh ke, dia kena kreatif ke, dia ada banyak, dia kena konsisten ke, dia ada banyak pembelajaran yang boleh dibuat dekat situ. Sebab dia very santai sebenarnya Animal Crossing tu. Dia dah banyak follow berapa orang Animal Crossing tu kan. Bila follow masing-masing ada style, masing-masing ada cara. Tapi saya nampak dekat situ ada jenis game yang boleh membantu kita nak nak menyampaikan educational content. Jadi kalau saya ditakdirkan panjang umur kuat semangat kan, nanti mungkin dah umur 50 tahun. projek umur 50 tahun, stream, tapi stream yang dia outstanding lah, dia ada niche. Bukan semua orang akan masuk dan bukan semua orang akan join. Maksudnya dia hanya untuk orang-orang yang yalah nak relax dan ada benda baik. Selagi kita tak buat, kita tak tahu outcome dia. Betul, tapi bukan sekarang lah, sebab benda ni dia perlukan komitmen. Dan betul. Dia perlu it's a hard work, it's a hard work. It's not as easy as just play games, have fun, it's not that. Jadi saya faham keadaan tu, tapi kita harap macam Norman dan kawan-kawan, kita harap dapat kekalkan momentum tu dan pada masa yang sama mungkin mewujudkan satu kumpulan gamers yang berbentuk satu kumpulan yang berbentuk learning society. Tak kisahlah, mungkin bahasa tu memang bahasa. Korang memang dalam tu korang cakap macam tu kan. Korang cakap macam tu, bahasa-bahasa macam tu. Tapi bagi saya bahasa anak muda lah. Tapi bagi saya, jadi kita faham lah. Maksudnya bila kita dah ada komuniti macam ni, as long as kita bagi benda yang positif, educate, benda-benda yang baik-baik, itu dah cukup bagus. Betul. Saya setuju yang tu. Jadi kita harap komuniti tu dapat dikuatkan lagi, diperkukuhkan dan dikembangkan insyaAllah. Dan kepada rakan-rakan yang sebaya dengan saya yang ada anak-anak dah remaja tu, kalaulah ada yang minat macam itu, explore dulu. Maksudnya bagi peluang dulu. Macam kita yang kena belajar, kita jadi orang tua, bukanlah nak pandai sangat tapi nak ambil tahu. Macam ni, setakat mana yang boleh, setakat mana yang tak boleh. Jadi dengan kefahaman tu insyaAllah kita tidak menyekat
seni-seni anak-anak muda zaman sekarang. Jadi untuk itu saya rasa Sia Norman puasa, dia lama dah bercakap, lepas tu Tak ada. technical lagi dia Okay. tunggu sejam. Okay je lagi. Masih Kepada steadily. ada supporter Norman tadi yang masuk. Saya rasa Norman ada pasang spy dia macam Facebook, dia ada pixel. So bila masuk pixel tu Norman ada supporter yang kuat kan. Siapa? Syazwan. Izwan dengan Syazwan. Ada dua orang ni memang sentiasa salah seorang ataupun dua-dua sekali biasanya dia akan ada, tapi saya tak tahu macam mana you all punya arrangement, but I believe you have some kind of arrangement so that you can move forward together. Saya tak tahu tapi agak-agak aja dia mesti ada arrangement yang dibuat Tapi apa pun saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Norman. Kalau dekat rumah kita boleh hi bye lah, tapi kali ni dia macam Jauh. macam PKP kan, kita tak boleh nak ni sangat. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Norman dan kawan-kawan yang memberi sokongan. Tapi sekiranya tuan dan puan ada lagi perkara-perkara lain, saya cadangkan hubungi terus dengan komuniti gamers online yang sesuai, dapatkan maklumat yang betul supaya kita dapat orang kata tidak menghalang perkara-perkara yang sepatutnya boleh diteruskan. Itu sajalah. Jadi untuk itu Norman, yang terakhir sekali kalau ada apa-apa. Daripada saya. Boleh saya nak bagi advice lah dekat mana-mana yang tiba-tiba teringin kan dengan cerita macam sebab saya ramai kawan juga yang teringin, lepas tu dia tanya soalan. So tips saya is macam saya cakap tadi tu lah, kita jangan mengharap bila kita buat sikit kita dapat banyak. Bila kita buat lebih, kita dapat lebih. And then satu lagi is kalau kita tak tahu apa-apa, kalau kita macam tak ada ilmu tu lagi, jangan malu tanya. Sebab bila kita tak tanya, kita main buat je salah. Dan bila dah jauh sangat nanti dah susah dah. Jadi macam mana cakap, malu tanya start jalan lah. Jangan malu tanya. Lepas tu bila nak bertanya tu, make sure tanya dengan orang yang betul. Macam tadi Puan Min cakap kan, tanya dengan community game. Kalau nak tanya pasal gaming, jangan tanya orang yang tak terlibat. Mungkin diorang tahu tapi tak betul dia punya informasi. Itu tips saya lah. Sebab saya masa start awal dulu pun saya tak ada orang guide. Saya belajar sendiri. Jadi saya tahu struggle dia. Bila dah buat sesuatu tu dah salah, susah saya nak patah balik, nak buat balik. Tu saya punya tips lah untuk siapa yang nak start cuba benda baru. Alright. Okay, terima kasih banyak-banyak Norman. Selamat berpuasa kepada semua. Saya ucapkan terima kasih. Nanti Norman jangan lupa ajaklah diorang masuk stream dan rasai sendiri. Rasai sendiri kena sidai lah. Saya tak tahulah apa benda tu you all kan. Tapi rasailah sendiri dalam tu macam mana lah diorang ni. Tapi apa-apa pun saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat buka puasa pada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.